saya memperkenalkan panel jemputan kita, Puan Rina Bahar. Okay, seorang orang kata idola saya juga ni, ikon dalam bidang image. Betul Puan ya? Ya, betul. Okay. Puan Rina adalah seorang pelatih korporat bertauliah dan perunding image, warna dan bisnes protokol profesional bertauliah antarabangsa tuan-tuan, perempuan. Bukan kaling-kaling kan? Okay, mendapat pengiktirafan daripada IITTI, iaitu Institute of Image Training and Testing International, Canada. Tu dia ha. Okay. Adalah seorang pelatih profesional bertauliah, ada sijil HRDF juga, fasilitator pembelajaran profesional. Baik. Dan mendapat pendidikan, sedikit latar belakang pendidikan. Berpendidikan dalam bidang eksekutif kesetiausahaan dari Stanford College dan pengurusan sumber manusia dari Malaysian Institute of Human Resource Management, Malaysia. Okey, dah 20 tahun dalam bertugas sebagai setiausaha syarikat korporat di Malaysia, Puan ya? Ya, betul. Ya, betul. Allahu Akbar. Malu saya ni kerdil lagi. Tak apa, boleh belajar lagi. Okey, insyaAllah untuk tajuk kita pada malam ni. Okey. Saya pun terpana dengan tajuk ni. Saya pun sendiri menunggu untuk sesi ni berlangsung Puan. Sebab time belajar dulu saya pernah dapat iklan-iklan program berkaitan image oleh Amin Idris. Okay. Ada daripada pegawai JAIS, ada juga saya dapat berkaitan image ni, dan malam ni saya sendiri yang jadi moderator untuk Puan. Terima kasih, insyaAllah sudi terima daripada Mofa sendiri. Okay, baiklah, tajuk kita malam ni ialah image bukan trending tapi branding. Baiklah, saya untuk pusingan 15 minit yang pertama ni, saya teruskan diserahkan terus kepada Puan Rina. Silakan Puan. Baik, terima kasih Cik Najla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua, tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar? Okey, hari ini saya akan sharekannya sedikit perkongsian daripada saya, iaitu image bukan trending tapi branding. Okey, image bukan sahaja merujuk kepada cara kita berpakaian tuan-puan, paras rupa dan juga keadaan fizikal kita. Ya, seperti yang tuan-puan tahu bahawa image adalah package diri. Okey, ingat image adalah package diri yang mengandungi kualiti, kompetensi dan karakter, terutama sewaktu bekerja, sewaktu kita berjumpa klien ataupun berhadapan dengan seseorang, ya. Baik, hari ini saya akan kongsikan tentang asas image, sebab saya pasti ada juga yang tidak faham atau tidak tahu tentang apa itu asas image, ya. Baik. Okey, asas image mudah saja sebenarnya, dia mempunyai 3 elemen, ya. 3 elemen. So saya harap tuan-puan catatkan ya yang mana perlu supaya nanti tuan-puan boleh refer balik ya. Okey, dalam image, okey, sebab tu kita katakan pandangan pertama ataupun first impression sangat penting ya. Dia meliputi pertama penampilan kita ya, yang merangkumi 55% atau peratus, kelakuan ya, yang merangkumi kelakuan ataupun behavior kita panggil. Dalam erti kata image kita panggil etiquette ya, merangkumi 38%, dan komunikasi 7% ya. Okey, tuan-puan perlu lihat bila saya sebutkan penampilan 55%, dia melebihi daripada kelakuan dan komunikasi. Sebab tu kita katakan image sangat penting ya, penampilan sangat penting sebab pandangan pertama menerusi penampilan kita. Okey. Baik. Okey. Penampilan. Okey, penampilan 55% ya, merangkumi keseluruhan adalah termasuk
grooming. Grooming iaitu di mana kita menjaga kebersihan diri, kebersihan diri, penjagaan kulit wajah untuk wanita, makeup untuk kaum lelaki, penjagaan jambang perlu bersih, misal mesti trim, mesti cukur, bau badan, itu adalah grooming, tuan-tuan. Dan juga lagi satu personal hygiene, penampilan juga termasuk dalam personal hygiene juga termasuk dalam kategori penampilan 55%, Okey. Personal hygiene ataupun kebersihan diri, macam saya cakap tadi, bau badan. Bau badan ni sangat penting, sebab terutama bila kita mahu bertemu dengan pelanggan atau berhadapan dengan seseorang, Jadi bau badan ni perlu dijaga, Okey. Dan semestinya penampilan memainkan peranan yang sangat penting. Penampilan bermakna dari segi kita berpakaian, cara kita berpakaian, kemeja yang kita pakai, blouse yang kita pakai, baju kurung, baju kebaya, kasut yang kita sarungkan, handbag yang kita bawa, warna tudung, aksesori dan sebagainya. Okey, tingkah laku, dalam bahasa Inggeris ni kita panggil behavior, behavior ataupun dalam bahasa Melajunya etiquette, Etiquette dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebutannya sama, cuma ejaannya sedikit lain, Okey. Tingkah laku merangkumi 38% di sini, Jadi dia membawa erti kata termasuk kelakuan, etiket sendiri dan juga kesopanan, Okey, kelakuan tingkah laku kita perlu dijaga, sebab image bukan sahaja berkenaan dengan apa yang kita pakai, ataupun penampilan kita. Ianya juga merangkumi etika kita, etika. Okey, di sini etika melibatkan etika. Okey, di sini etika ada dalam tingkah laku ada dua, ada dua maksud. Etika iaitu dalam bahasa Inggerisnya etik, dan etiket, etiket. Okey, saya terangkan satu persatu. Etiket bermaksud adat dan peraturan berkenaan kesopanan dalam kehidupan sosial ataupun profesion tertentu, Okey, contoh etiket di meja makan, cara kita makan, cara kita menyuapkan makanan kita dalam mulut, cara kita pegang sudu, cara kita pegang pisau ataupun garpu, adalah salah satu adat-adat ataupun manners kita panggil di atas meja, Dan juga contoh etiket termasuk juga cara kita bersalaman, bersalaman, ataupun cara memberi atau menerima business card, dan juga salah satunya pandangan mata, ataupun eye contact, Okey, eye contact di sini bermaksud apabila kita bercakap dengan seseorang, kita perlu memandang mata, Okey, dan seterusnya etik. Etik ataupun etika dalam bahasa Melayu bermaksud melibatkan moral dan nilai diri seseorang, sama ada dalam kumpulan atau perseorangan, Okey, contoh etika berpakaian, etika perniagaan, etika bekerja, dan lain-lain. Okey, itu contohnya. Okay. Komunikasi. Kita masuk kepada komunikasi pula. Komunikasi merangkumi 7%, 7% saja, dan dia mempunyai dua kategori, Dua kategori iaitu komunikasi lisan dan bukan lisan. Bukan lisan bermaksud bahasa badan, atau dalam bahasa Inggerisnya kita panggil body language, Baik. Okey. Tuan-puan, ada soalan nak tanya saya berkenaan dengan asas image? Okey, sila messagekan, nampak ada message kat situ, type message
ada soalan yang tuan-puan nak tanyakan pada saya, insyaAllah saya boleh jawabkan. Ada soalan? Boleh tulis terus di ruangan komen. Yes. Boleh komen di situ. Ya. Jika ada, bila komen, insyaAllah saya akan jawab komen-komen tuan-puan. Okey. Okey, tentang eye contact. Ya. Okey, eye contact ataupun pandangan mata ya. Puan Zakia ya, dia bertanyakan soalan tentang eye contact. Alright, okay. Eye contact bermaksud apabila kita berkomunikasi atau bercakap dengan seseorang, pandangan mata ya, pandangan mata atau eye contact sangat penting. So pastikan bila kita bercakap, kita perlu memandang mata seseorang itu. Dan jika katakanlah perbualan antara lelaki dan wanita, jika kita segan untuk memandang mata ya, sama lelaki ataupun wanita, jadi saya sarankan kita memandang di mata, di bahagian dahi ya, untuk tidak kita terus pandang ke mata ya. Ada orang dia segan nak pandang mata ya. Jadi saya sarankan tuan-puan pandang dekat bahagian dahi. Jadi tak nampak sangatlah yang kita ni tak pandang muka dia bila bercakap ya. Okey, Tuan Fauzan Kamari. Okey, adakah imej perlu ikut karakter seseorang? Baik, okey. Imej adalah sangat subjektif ya Tuan Fauzan. Okey, imej perlu ikut karakter seseorang. Okey. Imej ni lebih kepada penampilan. Tadi saya terangkan juga ya, dia merangkumi juga karakter. Bila kita berpenampilan profesional, ya, kita tampilkan dengan pemakaian yang lebih profesional, yang bersesuaian dengan diri kita, dengan style personality kita, secara otomatiknya ya, ia akan membawa karakter yang lebih yakin, yang lebih profesional, yang lebih berkredibiliti ya. Okey, ada soalan lagi. Bagi imej pakaian, bagaimana kita nak mengetahui warna pakaian apa yang sesuai dengan kita? Okey, soalan yang bagus. Yes. Cuma daripada Tuan Adi Haris. Terima kasih ya soalan tu. Okey. Berkenaan dengan pemakaian. Okey, di sini saya boleh sentuh sedikit tentang pemakaian. Sudah semestinya Tuan Haris nak tahu tentang pemakaian. Apa tu orang kata, pemakaian lelaki okey. Dan bagaimana kita nak mengetahui warna pakaian apa yang sesuai dengan kita. Alright. Warna pemakaian. Okey, contoh ya, tidak kira sama ada lelaki ataupun wanita. Dalam warna kita mempunyai dua elemen warna, iaitu warna panas ataupun warna sejuk. Dalam bahasa Inggerisnya kita panggil warm and cool. Ya, okey. Dalam subjek warna sebenarnya, terus terang saya beritahu pada tuan-tuan, kita perlu membuat analisa warna. Ya, analisa warna itu bermakna masa musim ini memang saya tak pernah dia kena berhadapan ataupun face to face. Tetapi saya boleh jelaskan sedikit ya. Okey, contoh ya, senang saya nak bagi contoh. Jika tuan-puan berada di tepi pantai, katakanlah bayangkan berada di tepi pantai, cuaca yang agak panas ya. Okey, bila berada di tepi pantai, adakah warna kulit tuan-puan kemerah-merahan ataupun cepat gelap? Ya, cepat gelap ya ataupun cepat tan. Ya, cepat gelap ataupun cepat tan. Okey. Apabila warna kulit kita cepat gelap, itu bermakna tuan-puan dalam kategori warna panas. Bila kita kena cahaya matahari ya, dan kulit kita cepat gelap, tuan-puan dalam kategori warna panas. Dan bila tuan-puan berada di tengah cahaya matahari ya, dan kulit tuan-puan lebih kepada kemerah-merahan, bila kita tengok pipi merah, hidung merah kan, jadi tuan-puan lebih kepada kategori warna-warna sejuk ya. Okey, di sini warna bermaksud di sini saya boleh bagi saja warna-warna neutral ya, atau basic. Warna basic ataupun warna asas
warna basic ataupun warna asas adalah hitam, putih dan kelabu gelap. Ya. Dan juga warna-warna neutral bermakna semua orang boleh pakai. Tak kira sama ada warna kulitnya kategori dalam warna panas ataupun sejuk. Warna-warna neutral adalah biru gelap, kelabu gelap, ya, putih, coklat gelap. Ya, dan itu adalah antara warna-warna neutral di mana semua orang boleh pakai. Okey, menarik. Alright. Okey. Ada soalan seterusnya tu? Saya ada nampak satu soalan dia tanya tentang bagaimana. Okey, sebelum tu saya rasa ada sedikit gangguan suara bising ya. Ada sesiapa yang tidak mutekan mikrofon dengar suara latar belakang ya. Tolong mohon tuan-puan mutekan mikrofon. Dia akan mengganggu orang lain ya. Okey. Betul. Okey, saya dapat soalan dekat sini tentang bagaimana nak tahu warna pakaian, naikkan aura kita. Okey. Warna untuk menaikkan warna aura kita dalam bahasa image kita panggil psychology of colours ya, ataupun warna-warna psikologi. Bermakna dia seiring dengan diri kita, aura kita. Okey. Kat sini saya nak bagi tahu sedikit. Okey. Dalam image atau sebagai image consultant, kami tidak mengajar sangat tentang aura ni, tapi saya boleh juga memberitahu sedikitlah. Aura ni melibatkan dalaman ya, dalaman kita, bermakna dalam diri kita lah ya. Apabila kita memakai contoh hari ini saya memakai tudung berwarna purple ya. Okay, tudung berwarna purple ni dia lebih ciri kepada orang-orang yang orang kata dia suka memberi dia orang yang sedikit spiritual ya. Warna purple ni orang yang suka berhias ataupun suka benda-benda ataupun barang-barang yang orang kata berkualiti ya. Contoh lagi satu, seorang tu menyukai warna merah ya. Warna merah tu saya rasa kebanyakan orang ataupun tuan-tuan sudah tahu warna merah tu adalah warna yang orang kata warna yang sangat jelas, terang ya. Warna yang sangat berani ya. Jadi tak semua orang suka pakai warna merah. Tapi bila tuan-puan, okey kat sini saya nak bagi tips sikit. Bila tuan-puan berhadapan ya ataupun ingin menyampaikan presentation contohnya, okey saya sarankan memakai contohnya jika tuan memakai tie, pakai tie warna merah supaya dia membawakan aura ataupun perception bahawa tuan ingin menguasai keadaan ya. Tapi saya tak sarankan kalau tuan-tuan pergi ke pejabat memakai tie warna merah bila menghadiri mesyuarat bersama pengarah-pengarah ya, sebab selalunya warna merah, tie warna merah ni pengarah-pengarah yang selalu pakai ya. Jadi pengarah tahu dia tak nak kita menguasai mesyuarat tersebut. Faham. Ya. Okey. Di sini aura macam saya cakap tadi dia meliputi lebih kepada tentang dalaman diri kita ya, dalaman kita, siapa kita. Dan kebanyakannya warna yang kita pakai ya, warna yang kita pakai adalah warna-warna yang kita suka ya. Dia tidak melibatkan warna-warna yang sesuai dengan warna kulit kita. Okey, apa yang saya kongsikan sebagai perunding image, warna yang saya kongsikan adalah lebih kepada pemakaian warna yang bersesuaian dengan warna tona kulit kita ya. Dia tidak ada bersangkut paut sangatlah dengan aura
dari dalam diri kita tu, ya. Cuma dalam dalam bahasa image kita gunakan psychology of colours atau warna psikologi. Dia lebih kepada warna yang kita pakai. Dia bukan lebih berat kepada aura, ya. Okey, kejap ya. Semua tanya pasal aura dan mood ni. Okey, ada yang tak mute speaker. Yes, ada gangguan. Okey. Okey, saya cadangkan. Okey. Bising lagi ke? Masih bising ke? Okey, kat sini. Alright. Maksud, okey, saya ada soalan daripada Sis Dino kat sini. Sis Dino, apa ya soalannya? Okey. Maksudnya warna pemakaian kena ikut keadaan, sekejap maksudnya warna pemakaian kena ikut keadaan sekeliling dan karakter seseorang. Okey. Mungkin berkaitan mood juga. Warna, okey. Okey. Yes, warna juga dia mengikut sedikit sebanyak dia akan mengikut mood. Okey. Kalau tuan-puan pernah hadir dalam program saya, program image, okey, macam saya cakap tadi ya, apa yang saya sampaikan adalah lebih kepada warna tu lebih kepada warna tona yang kita pakai, ya, yang bersesuaian dengan warna kulit kita. Bila kita kenakan contohnya warna tudung, warna tie, warna kemeja, ya, bila kita pakai dia lebih menyerlah, ya, ataupun dalam bahasa pasalnya ataupun dalam bahasa Inggerisnya dia flawless. Kita nampak cerah, nampak berseri, ya, berseri-seri wajah kita bila kita mengenakan warna yang bersesuaian dengan warna kulit kita, ya. Warna pemakaian kena ikut keadaan sekeliling. Okey, okey. Apa yang Sis Dino tanya adalah warna pemakaian kena ikut keadaan sekeliling tu ialah itu berkaitan dengan hari-hari, ya. Ada juga di antara motivator ataupun trainer atau penceramah yang akan orang kata dia akan menceritakan tentang pemakaian warna mengikut keadaan sekelilingnya. Contoh, hari Isnin pakai warna putih, hari Selasa pakai kuning, hari Rabu pakai biru. Dia ikut minggu ataupun ikut hari tu, dia tak ada kena mengena dengan apa yang akan saya sampaikan. Sebab macam saya cakap tadi, saya lebih kepada warna analisis. Warna analisis ni dia lebih bersangkut paut dengan warna tona kulit kita, ya, supaya bila kita perkenalkan warna, especially di bahagian permukaan muka kita, ya, especially wanita kebanyakannya warna tu kena sesuai dekat muka lah, ya. Warna tudung, ya, warna makeup pun penting sebab tu kadang-kadang wanita yang tidak yang kurang ilmunya tentang warna, kadang-kadang warna tudung yang dia pakai ataupun warna makeup atau lipstick yang dia pakai kadang-kadang tidak kena dengan warna kulit dia. Sebab tu kadang-kadang kita kelihatan agak pudar, ya, kita tidak ataupun muka kita kelihatan agak gelap. Alright. Okey. Itu sahaja soalan nak. Soalan lagi? Okey, tak ada. Alright. Okey, itu berkenaan dengan warna. Nanti saya akan kongsikan juga sedikit tentang warna dan pemakaian lelaki dan wanita, ya. Okey, saya nak sambung balik tentang trending, ya. Okey, image bukan trending tapi branding. Okey. Di sini branding ataupun penjenamaan, ya, sangat penting untuk setiap individu ataupun setiap orang, kerana dari situ kita akan ada branding diri kita sendiri di mana senang untuk orang mengingati kita. Sebab tu di mana-mana tuan-puan pergi, sama ada tuan-puan sebagai seorang usahawan ke penceramah ke motivator ataupun trainer, branding itu sangat penting. Dia bukan sahaja branding untuk syarikat kita, tetapi branding pada nama kita juga penting. Branding cara kita berpakaian juga penting, ya. Okey, baik. Bagaimana anda mahu dilihat dan bagaimana anda dilihat? Kita kena tanya diri kita, ya. Bagaimana kita nak orang lihat kita dan bagaimana kita nak orang lihat kita balik, ya. Itu adalah branding, ya. Okey. Apakah mesej yang perlu kita tampilkan
dan pastikan yang orang akan sentiasa ingat pada kita ataupun brand kita, ya. Pertama pemakaian message pemakaian, ya, tuan-puan perlu konsisten, ya. Jadi bila kita mahu berjumpa dengan seseorang ataupun berhadapan dengan klien-klien ataupun dengan peserta-peserta kita, ya, pemakaian kita mesti konsisten. Okay, contoh, kita nak brandkan diri kita bila kita melakukan, bila kita seorang penceramah. Contohlah, kita seorang penceramah, jadi kita nak brandkan diri kita nampak smart, ya, nampak smart dan nampak konsisten. Jadi setiap kali kita berceramah di depan peserta, kita mesti pakai blazer ataupun coat. Itu adalah branding. Jadi setiap kali, contoh bila kita pakai blazer ataupun coat, contoh kita suka memakai tali leher, contoh, ya, tali leher berwarna biru belang-belang. Jadi setiap kali kita buat ceramah, tai biru belang-belang kita tu mesti kita pakai. Jadi itu adalah satu branding pada diri kita, ya. Contoh, ya, selalu kalau saya pergi buat program ataupun saya bagi talk ataupun ceramah, saya lebih suka mengenakan contoh tudung berwarna purple yang macam saya pakai ni. Ini adalah salah satu warna yang saya mahu orang lihat. Okay, setiap kali saya pergi, purple mesti ada. Kalau saya buat 2 hari training, purple mesti ada. Ya, warna purple mesti ada dalam diri saya. Ya, itu adalah warna, ya, branding saya. Contoh, jika tuan-puan mempunyai bisnes, ya, ataupun business card, ya. Okey, business card juga memainkan peranan, adalah satu branding, ya, untuk kita. Jika tuan-puan tengok, ya, dari business card tuan-puan tu dia ada warna, warna. Okey, contoh macam kad saya letakkan warna hitam dan orange, ya. Kenapa hitam? Hitam menampakkan saya lebih profesional, ya. Lebih profesional, lebih bercredibility, ya, lebih berkualiti, ya, hitam. Warna hitam memainkan peranan yang sangat penting sebagai seorang profesional, sebab tu dalam warna, sama ada warna neutral ataupun warna asas, warna hitam tu memainkan warna yang sangat penting, ya. Okey, lagi satu di sini saya nak nyatakan sedikit tentang image konsisten, ya. Okey, image konsisten bermaksud dari segi penampilannya mesti ada kualiti, ya, mesti ada kualiti, ya, berkeyakinan, ya, sebab image ni adalah satu aset untuk diri kita juga, ya. Sebab tuan-puan perlu tahu, ya, tidak kiralah apa saja jawatan yang tuan-puan pegang, ya. Kerana image ni dia adalah satu contohnya, okey. Contoh jika tuan-puan menjual satu produk, ya. Okey. Produk sebenarnya adalah produk yang kita jual. Tapi sebenarnya kita kena menjual contoh diri kita atau brand kita dulu supaya orang kenal siapa kita. Ya, sebenarnya produk tuan-puan tu sebenarnya secondary, ya. Yang mula-mula orang perlu kenal adalah siapa diri kita. Ya, bagaimana penampilan kita? Adalah penampilan kita konsisten atau tidak? Adakah kita berkeyakinan atau tidak? Ya, adakah kita ni orang yang bertanggungjawab atau tidak? Sebab penampilan sebab tu penampilan kena konsisten, sebab penampilan memainkan peranan, ya, memainkan peranan. Di situ penampilan menunjukkan, macam saya kata tadi, menunjukkan kualiti karakter kita. Alright? Okey, ada soalan? Ada soalan daripada komen, ya. Assalamualaikum, Kat sini ada soalan. Okay. Boleh kongsikan anda kita memakai pakaian mengikut kesesuaian umur audience. Sebagai contoh, untuk audiens yang dewasa, warna apa yang sesuai? Pelajar sekolah, warna apa yang sesuai? Okey. Di sini contoh, ya, kalau Tuan Komik adalah seorang trainer, ya, berhadapan dengan orang ramai, ya, bila kita bagi talk, sebenarnya kalau tuan tak tahu nak pakai warna apa, ya, warna-warna neutral yang saya sebutkan tadi sudah memadai, ya. Tapi kalau contoh warna-warna neutral tadi, hitam, putih, ya, kelabu gelap, coklat gelap dan biru gelap. Itu adalah warna-warna neutral,
Ya, warna asas hitam, putih dan kelabu gelap. Itu adalah warna asas. Okey, sebenarnya bila tuan adalah seorang trainer atau penceramah, tidak kira ya sama ada tuan nak pakai hitam, biru gelap ataupun coklat gelap, sebab bagi saya sebagai seorang penceramah, saya suka mengenakan blazer ataupun jaket yang berwarna gelap. Contoh warna biru gelap, ya, warna coklat gelap atau kelabu gelap. Kenapa? Okey. Jika warna yang kita pakai tu lebih gelap, dia menunjukkan kita lebih profesional. Lagi cerah warna tu yang kita pakai, ya, warna-warna cerah, warna-warna pastel, dia menunjukkan kita dari segi penampilan agak kurang profesional, ya. Sebab bila kita tengok negara-negara barat khasnya, bila kita tengok kan contoh kan, kebanyakan mereka mengenakan warna-warna gelap. Mereka tidak menggunakan warna-warna cerah kecuali warna-warna blouse atau kemeja yang mereka pakai. Ya, okey. Di sini untuk tuan-tuan, saya sarankan untuk nampak lebih profesional, kemeja yang perlu tuan-tuan pakai adalah warna putih, kemeja berputih berlengan panjang ataupun kemeja berwarna biru cerah. Ya, dan pastikan apabila tuan memakai kemeja berwarna cerah, ya, ataupun tidak bercorak, pastikan tali leher tuan-tuan bercorak, ya, bercorak. Pastikan bercoraklah supaya kita nampak lebih berkredibiliti. Sebab bila kita memakai tali pinggang bercorak, di situ kita nampak penampilan kita sedikit kelainan, lain daripada yang lain. Contoh ya, jika tuan memakai kemeja berwarna biru cerah, ya, ataupun light blue, ya, and then tuan mengenakan tie yang berwarna cerah, ya, plain, ya, dia nampak selari. Jadi sama orang tak nampak sama ada kita memakai tali leher ataupun tidak. Jadi dekat situ penampilan tuan agak berkurangan, ya. Kurang berpenampilan. Kenapa saya katakan pemakaian kemeja lelaki warna putih ataupun warna biru cerah lebih profesional, ya, sebab apabila tuan mengenakan blazer yang berwarna biru gelap, hitam, ya, ataupun kelabu, okey, jaket-jaket atau blazer tuan adalah warna gelap. Jadi kita kena kontraskan dengan warna kemeja yang kita pakai, ya. Okey, pemakaian warna. Okey, pemakaian warna sama ada tuan mengajar dengan pelajar ataupun audience dengan audience yang dewasa, di sini tidak mendatangkan perbezaan, ya. Macam saya kata tadi, yang memainkan peranan penting adalah warna-warna jaket ataupun blazer yang tuan-tuan pakai, ya. Okey, adakah tema warna pemakaian akan mempengaruhi emosi seseorang? Okey, tema warna pemakaian. Contoh tema warna pemakaian. Okey, bagi saya contoh boleh tak tema warna pemakaian? Warna apa? Hijau ke, biru ke, kuning? Macam saya cakap tadi, okey, contoh bila kita memakai warna hijau contoh, ya. Okey, ada orang dia suka hijau. Sebab hijau ni bagi mereka, bila orang pandang kita, bila kita pakai hijau, mata kita pun nampak sejuk, ya. Dia nampak segar, ya. Hijau melambangkan kesegaran. Mata bila kita pandang warna hijau nampak sejuk, ya. Ada orang dia suka hijau, ya, keliling dia semua hijau, rumah hijau, kerusi hijau. Sebenarnya okey, dia berbeza, ya, penampilan kita dengan warna-warna yang dalam rumah kita tu, dia tak sama, ya. Sebab dalam rumah tu memang dia akan memainkan warna-warna aura dalam rumah itu berbeza, ya. Apa yang saya cuba nak sampaikan adalah dia lebih kepada penampilan kita, warna yang kita pakai, ya. Dia sedikit sebanyak aura tu dalam penampilan image ni, aura tu tidak memberi banyak sangat percentage, ya, tentang aura. Image dia lebih kepada
kesesuaian yang kita pakai, penampilan yang mahu kita tampilkan, ya. Macam saya kata tadi, bagaimana kita dilihat dan bagaimana kita mahu dilihat, ya. Dan warna ni lebih konsisten kepada apa yang saya sampaikan adalah lebih konsisten kepada warna-warna tona, ya, warna kulit, ya, dan seumpamanya. Okey, soalan. Apa maksud baju yang berwarna hitam? Ya, dengan Cikgu. Cikgu Jinggo, ya. Rakan perjuangan saya pun ada dalam ni. Okey. Warna hitam bermaksud contohnya warna hitam, ya, bermaksud lebih profesional, ya. Lebih profesional, melambangkan credibility, keyakinan, ya. Kadang-kadang ada orang kata, alah dia ni asyik-asyik pakai hitam, asyik-asyik pakai hitam, tak ada warna lain ke dia nak pakai, kan? Okey, lagi satu warna hitam ni ataupun warna-warna gelap yang kita pakai untuk orang yang contoh, ya, untuk orang yang berbadan sedikit berisi ataupun besar, saya sarankan warna-warna gelap supaya kita nampak lebih comel, lebih kecil, ya. Sebab warna ni juga memainkan peranan tentang struktur bahagian ataupun bentuk badan kita, ya. Bila badan kita sedikit besar ataupun berisi, untuk kita nampak lebih kecil, saya sarankan tuan-puan memakai blouse ataupun baju berwarna gelap. Tapi saya di sini saya pasti bila kita ke pejabat, kita tak boleh pakai warna hitam lah. Kemeja warna hitam. Saya tak sarankan sangat kemeja warna hitam, ya. Jika ke pejabat, dia punya situasi lain, ya. Bila kita di luar, situasi dia lain, ya. Sebab tu bila nak tahu tentang warna ni lebih detail, saya boleh cerita tentang warna ni satu hari, ya. 1 hari, 2 hari akan cerita pasal warna, sebab warna ni sangat subjektif, sangat banyak untuk dikongsikan. Untuk masa 1 jam ni memang tak cukup, ya. Okey, insyaAllah pada siapa-siapa yang nak tahu lagi pasal warna ataupun analisa warna, saya akan boleh berhubung dengan saya, ya. Rina Bahar, ataupun boleh PM saya, boleh follow saya dekat FB Rina Bahar, boleh PM saya. Okey, di sini adakah warna, okey, Sis Dino, adakah warna pemakaian akan mempengaruhi? Dia depends to individu, ya. Adakah tema warna pemakaian akan mempengaruhi emosi seseorang? Ada orang, ada individu, dia akan mempengaruhi, warna yang dia pakai tu akan mempengaruhi dia. Ada orang dia tak sesuai untuk pakai warna merah, ya. Bila dia kenakan warna merah, bila dia pergi ke pejabat, dia akan marah-marah, ya. Mood dia tak stable, ya. Ada orang macam tu, ya. Ada orang bila dia kena merah je habis, ya. Cepat marah, cepat benci kat orang, cepat tak suka kat orang, ya. Serba tak kena, ya. Hati-hati juga, ya, sebab warna pun akan sedikit sebanyak akan mempengaruhi emosi kita. Sama juga dengan warna hitam yang kita suka pakai. Selain dia berketerampilan, selain dia nampak lebih profesional, lebih berkredibiliti, kadang-kadang dia juga membawa sedikit emosi kemurungan. Hati-hati, ya. Sebab tu bila kita nak pakai warna, kita pastikan yang diri kita ni yakin yang kita boleh pakai warna tu. Tapi bagi saya, macam saya kata tadi, warna yang saya terangkan adalah lebih kepada warna tona kulit kita, ya. Sebab saya membuat analisa warna, ya. Jadi bila kita belajar tentang warna, saya juga akan menunjukkan warna-warna, ya, warna-warna yang saya akan tampilkan, ya. Okey. Porina, izinkan saya bertanya satu soalan, Porina? Boleh. Boleh. Saya pula semangat nak tanya. Okey, macam mana kita nak pastikan kita padankan warna yang sesuai? Contoh macam saya tudung putih. Lepas tu baju warna hijau ke? Kasut saya warna merah ke? Macam mana? Okey, baik. Okey, terima kasih, ya. Okey, soalan yang bagus, Cik Najlah. Okey. Sekiranya Cik Najlah memakai baju berwarna hijau, ya. Okey, warna hijau plain ke ataupun bercorak? Kebanyakannya plain. Okey. Jika Cik Najlah berpakaian warna baju tu warna plain, contoh
warna hijau plain kan. Okey, jika selalunya kalau tudung Cik Najla warna apa? Bercorak ataupun plain? Bila baju plain selalunya saya Warna tudung. akan padankan dengan tudung yang bercorak. Okey, satu penampilan yang baguslah ya. Pakai yang bila kita pakai plain selalunya tudung kita bercorak. Tapi okey, di sini bila bercorak, okey, puan-puan kena dengar yang sini elok-elok ya. Pastikan catat yang ni. Bila puan-puan mengenakan tudung yang bercorak, pastikan corak puan-puan tidak boleh sebesar, okey, di sini kalau ada siapa-siapa kat sini pernah masuk kelas saya, corak tudung kita yang kita letak kat atas kepala ni dia tak boleh sebesar senyuman kita kat sini. Bila kita senyum, kita nampak kan cheekbone kita naik. Okey, cuba puan-puan ukur cheekbone puan-puan. Sebesar ni je kan. Jadi kenapa tudung kita tidak boleh bercorak lebih besar daripada bentuk pipi kita, cheekbone kita bila kita senyum, ya? Sebab corak di tudung kita akan mempengaruhi kita, ya. Sebab tuan-puan kena tahu ya, bila kita memakai sesuatu di bahagian badan kita, ya, kita tidak mahu tampilkan apa yang kita pakai sebenarnya. Apa yang mahu atau perlu kita tampilkan adalah diri kita, credibility kita, ya, keyakinan kita, professionalism kita, bukan apa yang kita pakai. Ingat bukan apa yang kita pakai. Sebab saya nampak kebanyakan wanita ya, khasnya mereka suka sangat pakai brush yang besar-besar, ya. Yang besar-besar, kadang-kadang brush tu nampak dulu daripada orang dia, ya. Ya. Contoh, ada wanita dia suka pakai lipstick ya bila pergi kerja, terutama dia bila berada di tempat kerja, ya. Bila pergi santai-santai tu saya tak kisah sangat sebab nama dia pun santai. Tapi bila puan-puan pergi ke tempat bekerja atau berjumpa dengan klien, pastikan kita tampil dulu siapa diri kita. Jangan kita tampilkan apa yang kita pakai, handbag apa yang kita bawa, ya. Brush tu kadang-kadang saya nampak sebesar-besar alam. Kadang-kadang brush nampak dulu daripada orang, ya. So dekat sini saya nak bagi tips pada puan-puan, ya. Okey. Jika puan-puan membeli brush, tak lama lagi kita nak raya kan, mana tahu ada berkesempatan untuk beli brush, ya. Sekarang kita banyak beli online. Jadi saya rasa sekarang pun kita dah boleh keluar. Alright. Jadinya kalau puan-puan membeli brush, pastikan tidak melebihi, senang je saya bagi tips, 3 jari puan-puan, ya. Kita ukur. Bila kita nak beli brush, pastikan tidak melebihi 3 jari kita. Kalau dia terlebih, maknanya brush tu terlalu besar untuk kita. Kenapa? Sebab kita tak nak orang nampak brush dulu daripada siapa kita, ya. Okey, kebanyakan kawan perempuan saya suka pakai pakaian colour pink dan purple. Apa mesej yang nak disampaikan di sebalik colour tu? Okey, saya nak tahu Sis Bino ni pelajar ke, sudah bekerja ke ataupun usahawan? Sebab dia kata kebanyakan kawan perempuan saya suka pakai pakaian colour pink dan purple. Okey. Warna pink ni bukan tak boleh pakai, boleh. Tapi bila pergi ke pejabat, ya, ataupun pergi berjumpa dengan klien. Contoh maksud saya di sini klien, bila kita nakkan sesuatu projek, ya, bila kita nak dapatkan projek, saya tak sarankan sangatlah pakai pink ni. Sebab pink ni warna pink ni dia terlalu feminin, ya. Feminin, and then dia tidak serius. Bila dia tidak serius, orang nampak kita bila terlalu banyak sangat warna pink dekat badan kita, kita tak nampak serius untuk mendapat sesuatu projek. Sama juga bila kita pergi ke tempat kerja, ya. Bila terlalu banyak sangat warna pink ni, nampak sangat kita ni macam ala-ala Barbie doll kan. Jadi kita tak nak. Kita nak penampilan kita lebih serius, lebih profesional. Sebab tu saya sarankan tuan-puan memakai warna-warna yang lebih deep atau gelap. Dalam bahasa image kita panggil deep color, ya. Okey, dalam bahasa image kita ada 4 elemen warna, ya, iaitu deep, bright, light dan muted. Deep bermakna warna-warna gelap,
biru gelap, coklat gelap, kelabu gelap, biru gelap, ya, merah gelap, hijau gelap. That is all deep colours, ya. Alright, kalau bright colour adalah antara warna-warna terang ataupun striking, ya, striking colour. Dalam bahasa pasarnya kita panggil bahasa striking colours. Warna striking, warna cerah, ya, warna-warna yang memancar mata. Bila kita tengok dia pakai warna hijau pucuk pisang contoh kan, warna yang memancar macam tu, dalam bahasa image kita panggil bright colour, ya. Okay, light colour adalah warna-warna di mana warna-warna pastel, soft color, ya, warna-warna soft, ya, warna-warna pastel, sejuk mata memandang. Okey, jika tuan-puan dalam kategori warna-warna sejuk, warna-warna pastel ni sesuai lah, ya, sesuai. Selalunya orang yang kategori tona dia warna-warna sejuk, lebih sesuai warna-warna pastel, ya. Tapi ingat bila kita pergi ke pejabat jangan terlalu banyak sangat warna pastel. Ya, kalau tudung kita dah warna pastel, pastikan warna baju kita gelap. Ya, kita kena seiring, ya, atau kita kena kontra dengan warna yang kita pakai, ya. Okey, supaya kita nampak bila pergi kerja kita nampak lebih serius. Okey, lagi satu warna muted. Kalau muted ni bahasa image-nya adalah bermaksud warna-warna pudar, warna-warna suram, ya. Sebab warna-warna pudar ataupun warna-warna suram ni tak semua orang sesuai memakai. Ya. Sebab tu bila nak tahu tentang warna dia kena sendiri datang jumpa saya ataupun kena buat personal coaching lah dengan saya. Okey, saya buat juga personal coaching one to one atau small group of personal coaching, maksimum 8 orang saja. Sebab di situ nanti saya akan tunjukkan warna-warna yang sesuai, saya akan tunjukkan warna apa yang sesuai dengan tuan-puan, saya akan bagi warna-warna yang sesuai dengan tuan-puan dan apakah elemen-elemen yang warna yang sesuai untuk tuan-puan supaya bila tuan-puan pakai nanti nampak lebih menyerlah, lebih flawless. Okey, baik. Ada soalan lagi tak nak tanya? Okey, ada satu lagi soalan. Okey. Okey, apa soalan dia? Apakah perbezaan trademark dengan branding? Branding. Okey. Trademark tu TM, ya. TM, trademark lebih kepada syarikat. Bila kita nampak contoh syarikat TM. Dia memang TM tapi trademark dekat situ trademark dia TM, ya. Bila kita nampak syarikat-syarikat yang ada trademark dekat tepi logo syarikat dia akan tulis TM. Itu ada trademark. Trademark lebih kepada syarikat. Branding lebih kepada individu. Trademark tidak sesuai untuk individu, dia lebih sesuai untuk syarikat. Ya, kita sebagai individu kita lebih sesuai kepada branding, ya, penjenamaan diri kita, branding. Ya. Okey, saya dah menjawab soalan Tuan IR Kazrin. Okey, sekejap ya. Sis Dino pelajar. Okey, patutlah dia tanya kenapa kawan-kawan saya banyak menggunakan warna pink dan purple. Okey, saya faham. Okey. Saya fahamlah kenapa dekat sini. Okey, seterusnya ada soalan lagi? Okey, sebelum tu saya nak tunjuk sedikitlah dekat tuan-puan ya. Saya gerak sekejap. Saya nak tunjukkan maksud warna tu ya. Sekejap. Okey, baik para pendengar, kita ada baki lebih kurang 10 minit lagi. Okey, boleh terus bertanya soalan dengan Porina ni. Kalau ada soalan boleh tanya. Manfaatkan. InsyaAllah ya. Okey, teruskan. Dekat sini saya cuma nak tunjukkanlah sedikit antara tools-tools. Sekejap. Okey. Dekat sini saya nak tunjukkan sedikit ya. Antara tools-tools yang selalu saya gunakan untuk program image saya ataupun personal coaching lah. Okey, apa yang saya buat tentang analisa warna ini adalah antara salah satu tools yang saya gunakan. Okey, untuk melihat sama ada warna tu bersesuaian ke tidak dengan kita ya. Sebab saya kata dia kena face to face ataupun kita perlu buat online coaching lah ya. Alright. Secara perseorangan ataupun group
yang apa tu, grup kecil, ya. Jadi dekat sini saya boleh jelaskan. Okey, ini ada antara, okey, jika tuan-puan jatuh dalam warna-warna panas, ini adalah warna-warna panas, ya. Dia ada banyak warna dekat sini, ya. Warna baju, ini warna-warna baju, dan ini adalah warna-warna kosmetik, ya. Okey, menarik kan? Okey, ini saya buat analisa warna lah. Okey, di sini adalah warna-warna sejuk. Ya, warna-warna sejuk. Jika tuan-puan jatuh dalam kategori warna-warna cool atau sejuk, ini adalah antara warna-warna sejuk. Ya, warna sejuk. Okey, ini adalah warna-warna kosmetik untuk wanita. Ya, ini adalah warna-warna baju. Alright, saya lebih kepada warna-warna analisa, ya, cara warna, pemakaian warna yang lebih sesuai. Sebenarnya banyak lagi tools warna yang selalu saya kongsikan dengan peserta-peserta dekat situ nanti. Sebab warna ni ada banyak. Kalau kita nak mendalami warna, saya rasa dia tak sempat lah lama subjek ni sangat lama, ya, untuk kita nak tahu apakah warna kita. Okey, Cik Amir Ikmal. Okey, sekejap, ya. Okey, dekat sini Tuan Bisha, maksud warna menarik nak belajar. Okey. Bagaimana kalau suka pelbagai warna? Saya gemar warna-warna garang untuk baju dan warna-warna pastel untuk tudung. Lipstick warna pink. Okey, tak salah kalau suka warna-warna garang ataupun warna pastel, ya, dan lipstick warna pink. Dan pastikan warna-warna yang Cik Puan pakai sesuai dengan warna tona kulit Cik Puan. Itu yang lebih penting, ya. Okey, di sini kan kenapa warna yang tuan-puan pakai perlu sedondon ataupun perlu, orang kata, sesuai dengan warna kulit kita. Sebab contohnya jika wanita, ya, kadang-kadang ada wanita dia tidak suka mengenakan alat solek, ya. Kadang-kadang lipstick pun dia tak suka pakai ataupun dia tak pandai make up. Jadi warna tudung sangat penting dengan warna kulit seseorang. Sebab bila kita pakai tudung yang kurang sesuai, warna yang kurang sesuai, kemungkinan besar kulit kita akan nampak lebih gelap, ya, ataupun muka kita akan kelihatan lebih gelap. Sama juga, dia tidak kira, ya, sama ada lelaki ataupun wanita. Contoh lelaki, bila dia mengenakan warna tie ataupun warna kemeja yang tidak sesuai dengan warna kulit dia, muka dia akan nampak sedikit kegelapan, ya, atau gelap. Ya, sebab tu pemakaian warna sangat penting, ya. Kita kena tahu sama ada kita jatuh dalam kategori warna panas ataupun warna sejuk. Ya, tak salah kalau suka pelbagai warna, cuma kita kena tahu, saya kena tahu Cik Puan SJ dalam kategori warna apa, panas atau sejuk. Sebab dalam warna panas atau sejuk memang banyak warna, terlalu banyak warna, ya. Dan tak semestinya jika Cik Puan jatuh dalam kategori panas ataupun sejuk, katalah Cik Puan suka pakai warna pink, ya. Tapi kita kena tengok warna pink yang mana. Sebab pink dia ada berbagai warna pink, ya. Dia ada dalam 3 ke 4 warna pink. Contoh, kalau Cik Puan kata suka pakai berbagai warna, ya. Contoh, Cik Puan suka pakai warna hijau. Dalam kategori warna hijau, dia ada berbagai jenis ataupun berbagai warna hijau. Di dalam contoh, jika dalam warna hijau tu ada 4 warna hijau atau jenis hijau, dari antara 4 warna tu, warna hijau mana yang paling sesuai dengan warna tona Cik Puan? Okey, dekat situ memang kita kena buat warna analisa, ya. Okey, soalan Amir Ikmal. Sebagai seorang lelaki, rambut rambut amatlah memainkan peranan yang penting dalam membina imej. Okey, betul. Dan keyakinan diri. Kenapa sesetengah orang akan memberi nasihat untuk memotong rambut yang panjang walaupun kemas, terutamanya ketika hendak interview, sama ada untuk memohon pekerjaan atau ketika apa-apa pun interview. Mohon pencerahan. Okey, boleh saya tahu Cik Amir Ikmal ni pelajar ke sudah bekerja? Tuan Amir Ikmal? Okey, dia kata
Lelaki masih pelajar. Okey, saya faham. Alright. Pelajar Okey, pelajar ni mereka perlukan banyak ilmu-ilmu image ni ya sebelum masuk kerja, especially untuk pergi interview. Okey, saya buat juga ya interview untuk scholarship dan juga interview untuk mendapatkan pekerjaan ya. Okey, Sis Dino kata syarat interview barangkali. Ya, betul. Sudah semestinya. Alright. Tuan Amir Iqmal. Okey, rambut amatlah memainkan peranan yang penting. Betul, memberi image dan keyakinan diri. Kenapa setengah orang akan memberi nasihat untuk menentu rambut? Okey, rambut yang panjang walaupun kemas. Okey, bila kita nak pergi interview kan, tak kisahlah interview ke ataupun kita di alam pekerjaan ke, untuk lelaki kita tak boleh rambut panjang sangat ya, tidak boleh melebihi collar. Alright, collar kemeja kita tidak boleh melebihi. Alright, kita tak boleh, kadang-kadang sekarang ni saya faham Gen Y dia sangat suka berambut panjang, dia nak ikut style-style Korean tu kan. K-pop style. K-pop style is a no-no. It's a no-no for you to attend for the interview and for you to go to work. Ingat pergi kerja tak boleh style Korean. K-pop semua tak boleh, kena buang jauh-jauh. Alright? Kena buang jauh-jauh sebab K-pop tu semua, Korean style semua is trending. Ya, dia bukan branding sebab kita mengikut. Trending tu mengikut, kita ikutan ya, kita mengikut trending masa kini. Trending dia tidak menjamin kita adalah seorang individu yang profesional. Yang menjaminkan kita adalah brand kita, siapa kita ya, penampilan kita yang konsisten, itu adalah branding. Okey, memang kena potong rambut ya Tuan Amir Iqmal. Walaupun rasa setengah dia kata rambut yang panjang walaupun kemas. Okey, rambut panjang tak kisahlah kemas ke tak. Bila nak attend interview memang kena pendek. Ya, minyak jangan letak banyak-banyak, format jangan terlalu banyak ya. Yang ni kena attend kelas interview saya lah. Nanti saya akan terangkan lagi senang ya. Nanti boleh PM tepi. Ya, untuk pelajar-pelajar yang mana nak pergi interview, insya-Allah saya boleh bantu ya. Okey. Alright. Okey, baik. Kita ada masa lagi ke? Cik Najlah. Ada 9 minit lagi. Sebab kita mula tadi lewat sikit 10.40. Oh, okey. Ada lagi soalan nak tanya? Okey, boleh. Kita buka lagi ruang. Okey. Alright, kalau tak ada soalan, saya ada sedikit nak kongsikan. Yang ni semua orang mesti suka ya. Rahsia ataupun asas cara pemakaian supaya anda kelihatan kurus. Ya, bermakna siapa-siapa yang berisi ya, dia boleh kelihatan kurus. Ini adalah antara 5 rahsia. Okay. Okay. And then dan untuk orang-orang yang kurus pun dia boleh kelihatan agak berisi ya. Tapi orang sekarang dia tak nak, kalau dia dah kurus dia nak kurus lagi ya. Dia tak nak nampak berisi. Okey, dalam bahasa Inggerisnya ataupun dalam bahasa image kita panggil arts of camouflage ya. Camouflage ataupun 5 basic asas cara pemakaian atau rahsia pemakaian yang boleh menampakkan kita kelihatan kurus ataupun berisi. Sekejap Sis Dino. Sis Dino sekejap ada soalan. Abang saya suka botak licin. Apa color yang sesuai untuk abang saya? Okey, saya tak tahu apa color yang sesuai untuk abang Sis Dino sebab saya perlu tahu sama ada abang Sis Dino jatuh dalam kategori warna panas ataupun sejuk. Ya, tapi kalau dia tak tahu dia dalam kategori apa, tadi saya ada sebutkan warna-warna neutral dan warna-warna asas. Ya. Okey. Ada 5 kategori supaya kita nampak lebih kurus ataupun kita nampak sesiapa yang kurus nak nampak berisi, siapa yang berisi nak nampak kurus. Ataupun kita nampak bersesuaian dengan cara penampilan ataupun pemakaian kita. Ya.
Alright. Sis Bino banyak soalan abang saya garang. Okay. Alright. Okay. Dalam asas pemakaian okay. Rahsia dia untuk kita nampak lebih penampilan supaya kita nampak kena saja apa yang kita pakai ataupun kita nampak lebih kurus dengan apa yang kita pakai. Pertama sudah semestinya selalu kita beli baju kan, kita kena pastikan line baju kita tu dia straight, dia straight bersesuaian dengan bentuk badan kita, and then pastikan line-line, sama juga bila kita beli baju contohnya, ada orang dia suka pakai baju yang ada line-line straight dan melintang kan. Untuk orang yang badannya agak berisi ataupun lebar, ataupun bersaiz L atau XL, saya tidak sarankan untuk tuan-puan memakai baju yang ada line yang straight, line straight ataupun melintang, tidak digalakkan. Yang keduanya warna tona, warna tona sangat penting, sama ada tuan-puan jatuh dalam warna tona sejuk ataupun panas. Sebab tu saya kata tadi, tips yang saya bagi tahu tadi yang awal tadi, saya kata pastikan bila tuan-puan berada di tengah cahaya matahari, pastikan tuan-puan tengok di cermin bila wajah kulit kita kemerah-merahan, kita jatuh dalam kategori warna sejuk, bila warna kulit kita, bila kita berada di cahaya matahari, kita cepat gelap atau tan, kita jatuh dalam kategori warna panas, Tadi saya ada bagi tahu juga warna-warna terdiri warna gelap, cerah, pudar dan lembut, ataupun dalam bahasa image-nya kita panggil deep, bright, light atau muted, yang ketiganya, bila kita nak tahu pemakaian kita sesuai ke tidak, contoh jenis fabrik yang kita sarung dekat badan kita ataupun jenis fabrik yang kita pakai, tekstur fabrik tu pun penting, contoh jika kita memakai fabrik yang tebal, untuk orang yang berisi yang saiz L, XL, confirm tak sesuai untuk pakai fabrik yang tebal, kain-kain yang jenis tebal, orang yang badannya saiz L, XL atau double XL lebih sesuai kepada jenis kain yang agak lembut, jenis chiffon contohnya, Kalau pergi ke tempat kerja, saya tak galakkan pakai lycra sebab dia cepat melekat di badan, juga fabrik yang jenis fabrik ada yang berkilat, ada yang nipis, dia tengok pada kesesuaian bentuk badan kita, Fabrik pun memainkan peranan yang penting untuk penampilan kita. Sama ada kita nak nampak kurus ataupun besar, terpulang. Seterusnya yang keempat. Alright, yang ni scale, scale ataupun corak design baju, blouse kita, kemeja kita, tali leher kita, saya bagi tips jika tuan-puan berbadan besar, corak yang perlu tuan-puan cari adalah corak yang kecil-kecil, tak boleh besar-besar. Jangan macam bila badan kita saiz L, XL, double XL, kita pergi cari corak yang besar sebesar bunga matahari itu. Jangan, ini juga pemakaian juga akan melibatkan bentuk badan kita juga, bentuk badan. Dia akan melibatkan bentuk badan juga, Kalau nak tahu bentuk badan tuan-puan, yang ni memang dia kena ukur lah. Dia kena ukur, Kita nak tahu dia punya bentuk badan kita jenis bentuk yang macam mana. Sebab bentuk badan dia ada banyak. Dia ada bentuk badan oval, bentuk badan straight cut, dia ada bentuk badan hourglass, dia ada bentuk badan athlete. So dia ada beberapa jenis bentuk badan kat sini. Yang last sekali ada proposition. Proposition bermakna dari segi pemakaian warna ataupun aksesori. Dia melibatkan proposition
Contoh setengah, 1/3 dan 2/3. Okey, contoh 2/3. Okey, 2/3 saya bagi contoh pada wanita-wanita muslimah. Ya, mereka suka memakai pemakaian muslimah yang bajunya agak labuh, contoh sampai ke lutut. Ya, sampai ke lutut. Jadi itu adalah proportion antara 2/3, bajunya lebih labuh. Ya, so 1/3 bermaksud bajunya lebih pendek. Pendek bermaksud atas daripada pinggul. Ya, bukan punggol bukan punggung pinggul. Pinggul dengan punggung tak sama. Kat pinggul, pinggul adalah sebelah tepi. 1/3 bermakna bajunya sedikit pendek, ya. Maknanya di tengah-tengah pinggul ataupun di atas pinggul, ya. Setengah-setengah 1/2 bermakna setengah ataupun separuh. So jadi dia akan, seseorang tu kadang-kadang ada video dia pandai untuk balancekan cara pemakaian dia supaya dia nampak tinggi. Okey, cara pemakaian pun sangat penting, ya. Kita boleh menampakkan sama ada kita kelihatan tinggi ataupun rendah. Okey, bercakap tentang tinggi dan rendah, saya nak bagi satu tips untuk wanita. Jika puan-puan memakai baju kurung, ataupun atau nak menempah baju kurung ataupun kebaya, pastikan untuk wanita yang kurang ketinggian, yang ketinggiannya lebih kurang 5 kaki 3 inci ke bawah, pastikan kelabuhan baju kurung ataupun kebaya tidak melepasi lutut, ya. Orang yang tinggi 5 kaki 4 ke atas tak ada masalah. Kenapa? Sebab jika puan-puan kurang ketinggian, jika puan-puan baju kurung puan-puan melebihi paras lutut, sebenarnya puan-puan akan kelihatan lebih rendah, bukan tinggi, ya. Alright, boleh, ya. Menarik. Okey, ada soalan lain nak tanya? Okey. Soalan? Kita dah tiba ke penghujungnya Puan Rina. Oh, dah tiba ke okey. Dah tiba ke hujung, ya. Okay. Saya pun tak sedar. Boleh 1 minit kesimpulan daripada Puan Rina sebelum saya tutup. Silakan 1 minit. Okey, kesimpulannya. Okey. Sebagai seorang individu, ya, tidak kiralah sama ada tuan-puan bekerja, ya, pelajar ataupun usahawan ataupun apa sahaja, penampilan tuan-puan ya sangat penting, ya. Kita perlu menampilkan diri kita, siapa kita, ya. Apa yang kita nak tampilkan, apa yang kita nak brandkan. Macam saya cakap tadi, jangan ikut trending, sebab trending dia akan cepat lupus, ya. Tapi kalau branding, kita akan kekalkan branding kita, siapa kita, ya. Kita nak orang kenal diri kita siapa. Jadi saya harap semoga panduan saya pada hari ini dapat membantu tuan-puan dari segi penampilan tuan-puan. Okay, insya-Allah jika berkesempatan kita akan berjumpa lagi di waktu dan masa yang lain, ya. Terima kasih juga saya nak ucapkan kepada pihak MUFA yang sudi menjemput saya untuk program hari ini, ya. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Puan Rina. Alhamdulillah malam ni kita banyak sangat belajar ni. Saya catat dekat telefon sebenarnya. Penuh satu nota ni. InsyaAllah sangat bermanfaat. Terima kasih banyak. Pendengar-pendengar pun sangat supporting malam ni. Banyak sangat soalan yang bermanfaat. Kita ada 23 orang untuk malam ni. Alhamdulillah. Soalan pun sangat, bagi saya soalan mereka pun sangat bagus, ya. Sebab mereka bertanya apa-apa soalan yang mereka tidak faham. Dan sebelum itu saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak lah pada semua yang sudi mendengar celoteh saya hari ini. Okay. Jika tuan-puan nak tahu lebih lanjut lagi, boleh follow saya Rina Bahar, ya, ataupun dah follow tu boleh PM lah, ya. Okey, terima kasih. InsyaAllah saya simpulkan sedikit lagi untuk malam ini. Asas image ada 3 elemen. Yang pertama penampilan kita berkaitan dengan kebersihan, bau badan kita, kulit wajah kita, makeup. Untuk lelaki
Jambang macam mana, misai, janggut dan sebagainya. Kena jaga juga tu first impression kita ni. Yang kedua, elemen kedua adalah tingkah laku. Ya, Iaitu betul. macam mana cara kita pegang buku ke sudu garfu kita macam mana. Cara salam pun main peranan juga. Okay. Dan cara kita terima dan beri kat bisnes kita. Ada dia punya maksud-maksud tu. Dan yang ketiga, elemen ketiga adalah komunikasi. Iaitu perkataan yang digunakan semasa berhubung. Okay. Baiklah, itu sahaja daripada 60 minit bersama motivator anjuran Mufa pada malam ni. Nantikan perkongsian yang seterusnya pada esok hari pada waktu yang sama juga. Okay. InsyaAllah itu sahaja buat malam ni. Terima kasih banyak Puan Rina. Terima kasih para pendengar. Mohon maaf daripada saya Wakil Mufa. Untuk hubungi kami boleh layari laman Facebook kami Mufa untuk sebarang penambahbaikan dan kekurangan insya-Allah. Baiklah. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah wal as. Okay, jazakumullah khairan jazak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Assalamualaikum.